Pemerintahan negara secara demokrasi yang telah menjadi amalan Malaysia perlu dihormati semua pihak termasuk kumpulan yang tidak sehaluan dengan kerajaan. Malah Yang di-Pertua Dewan Negara telah mengingatkan ahli parlimen agar tidak mewujudkan perilaku cubaan sabotaj atau menjatuhkan kerajaan tanpa melalui proses demokrasi. Laporan penuh sidang Dewan Negara terus sahaja langsung bersama Nur Liana Zulkifli di lobi parlimen. Memperingati sebagai menjaga keamanan serta kesejahteraan rakyat secara keseluruhannya. Malah dalam masa sama, Tan Sri Abu Zahar Ujang sebentar tadi mengharapkan semua ahli parlimen memahami serta menghayati sistem demokrasi berparlimen di negara ini. Beliau menyatakan demikian selepas upacara mengangkat sumpah ahli Dewan Negara Azizah Harun 56 tahun bagi penggal pertama 2015-2018. Keputusan pemerintahan negara secara demokrasi dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya umum 5 tahun sekali mestilah dihormati oleh semua rakyat, khususnya ahli-ahli parlimen sendiri. Janganlah sekali-kali wujudnya pula perilaku cuba nak sabotaj atau jatuhkan kerajaan tanpa melalui proses demokrasi. Demi untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat sejagat. Baik, dalam sesi soal lisan Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar telah memaklumkan mengenai pindaan Akta Rumah Judi Terbuka 1953, Akta Pertaruhan PUS 1964 dan Akta Loteri 1952 dibuat bagi membolehkan hukuman sewajarnya dikenakan pada pesalah perjudian haram. Dimaklumkan juga bahawa ketiga-tiga akta berkenaan telah digubal begitu lama dan memerlukan pindaan serta diletakkan di bawah Akta Pencegahan Keganasan Pota 2015. Menjawab soalan yang dikemukakan, Senator Chong Sing Woon, Timbalan Menteri menyatakan cadangan berkenaan akan mengambil masa untuk pelaksanaannya. Ketika ini, hukuman yang dikenakan adalah amat kecil sekali sehingga pemilik rumah judi serta pusat hiburan tidak pernah mengambil iktibar dan sentiasa mengulangi kesalahan yang serupa. Kita hanya boleh menangkap pekerja-pekerja dan orang-orang bawahan saja, dan orang atasannya tidak itu, dan orang pekerja ini tidak mengetahui siapa bosses mereka, siapa ketua mereka, siapa tuan punya premises itu, hanya bekerja. Jadi walaupun bagaimana pihak polis mencari, jawapannya tidak ada. Jadi walau bagaimanapun Tan Sri, kita telah memikirkan supaya diletakkan juga supaya kes-kes gambling dan perjudian ini diletak di bawah pokok, supaya kita mengambil tindakan di bawah pokok. InsyaAllah dia makan masa dikit oleh kerana lembaga pokok itu juga perlukan bukti-bukti yang boleh mempengaruhi mereka untuk menahankan pihak-pihak tertentu untuk ditahankan. Kita akan mengambil tindakan yang berhormat kepada pihak kingpin, kepada sindiket-sindiket ini supaya mereka merasa gerun sedikit kalau diletak di bawah pokok. Baik, Dewan turut dimaklumkan bahawa tiada lesen pusat hiburan dan pub dikeluarkan bagi wilayah Persekutuan Putrajaya. Bagaimanapun 37 lesen yang sama telah dikeluarkan oleh Perbadanan Labuan bagi tujuan industri perhotelan di wilayah tersebut. Menjawab soalan Senator Datuk Muhammad Salim Sharif, Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk J. Logabala Mohan menerangkan 100 lesen pusat hiburan dan pub telah diluluskan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di KL tahun ini kecuali di beberapa kawasan di Ibu Negara. Dalam pada itu, beliau turut menegaskan serta menafikan dakwaan bahawa terdapat pengeluaran lesen bagi kegiatan perkhidmatan langganan GRO yang dikeluarkan oleh DBKL. Oleh itu kita kena aturkan satu penguatkuasaan secara bersepadu dengan Kementerian Dalam Negeri dan semua agensi-agensi lain yang terlibat. Manakala pula yang tidak takut ni, saya rasa tidak betul lah apa yang berhormat sebutkan. Bila kita sitar sesuatu pusat hiburan yang telah melanggar syarat lesen, kita tidak akan keluarkan lesen terhadap orang itu sekali lagi. Sudah tentu. Dan di bawah kepimpinan yang berhormat Menteri Wilayah Persekutuan sekarang pula, lesen ini bukan saja disitar, dia akan di blacklist juga. Dia tidak boleh mohon. Walaupun dia mohon dengan syarikat lain, dia tidak akan diberi lesen.
Baiklah, dalam perkembangan lain, Kuala Lumpur berulang kali menegaskan untuk menegaskan tidak mengiktiraf serta tidak akan melayan sebarang tuntutan mana-mana pihak ke atas Sabah. Jelas Timbalan Menteri Luar Datuk Hamzah Zainuddin sebentar tadi, Sabah telah mendapat pengiktirafan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bahawa negeri itu adalah milik Malaysia. Justru itu, Kementerian Luar telah memanggil kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Filipina pada 19 Mei lalu bagi memberi penjelasan pendirian Kuala Lumpur susulan daripada kenyataan Presiden Filipina pada 15 Mei lepas yang tidak mahu menggugurkan tuntutan terhadap negeri di bawah Bayu. Malah perjumpaan sekali lagi telah berlangsung pada 3 Jun lepas bersama Wakil Kedutaan Besar Filipina bagi tujuan yang serupa. Berikut jawapan yang diberikan beliau sebentar tadi. Bagi menegaskan sekali lagi pendirian Malaysia ke atas isu ini. Sesungguhnya kerajaan Malaysia tidak akan berganjak dari pendirian yang telah termaktub dan sudah pasti tidak mengiktiraf akan ataupun tidak akan melayan sebarang tuntutan oleh mana-mana pihak ke atas Sabah. Terima kasih. Baiklah, ini saja yang dapat saya bawakan dari lobi Parlimen ketika ini, dan seperti biasa Dewan berhenti berheret seketika sehingga pukul 2.30 petang dengan menyambut semula perbahasan rang Undang-Undang Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2015. Untuk itu sekian saja dari lobi Parlimen. Kembali Hazel, silakan.